KPM. Sudahkah anda bermain hoki pada hari ini? Selamat pagi, Assalamualaikum semua adik-adik yang menonton kami di Aktif Didik TV. Seperti biasa, kita mulakan pagi ini dengan episod kemahiran sukan asas, iaitu sukan hoki. Dan kalau sebelum ini, banyak kita dah belajar, banyak yang telah pun kita kongsikan kepada anda semua. Harap agar anda semua, adik-adik di rumah ataupun pelajar-pelajar, pemain-pemain hoki ataupun apa-apa sukan sekalipun, boleh untuk mempelajari sukan hoki ini bermula dengan gerakan-gerakan asas. Dan seperti biasa, dalam segmen kemahiran sukan ini akan kami bawakan banyak lagi perkongsian berkaitan dengan kemahiran asas seterusnya dalam sukan hoki. Jadi kalau semua sudah bersedia, kalau anda semua sudah ingin memulakan pagi dengan aktif pada hari ini, jom kita mulakan sukan hoki. Okey, kita mulakan proses pembelajaran hari ini dengan satu fakta menarik. Ini kayu hoki milik peribadi coach kita ataupun Coach Sukri yang juga merupakan bekas Kapten Hoki Malaysia. Jadi sangat bertuah. Coach, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Masih bersemangat? Semangat. Okey, kalau bersemangat ni, apa topik pembelajaran kita hari ini? Okey, topik pembelajaran kita hari ini adalah kemahiran asas menguis dan menceduk. Oh, okey. Jadi pembelajarannya bagaimana tu? Pembelajarannya? Okey, kalau nak tahu, stay tune. Okey, Kita cantik. tengok. Okey, jadi kita akan teruskan dengan topik asas yang akan diberitahu oleh Coach Sukri. Tapi sebelum itu, Coach, seperti biasa, kita mulakan proses pembelajaran ini sebagai satu proses norma kebiasaan lah kepada adik-adik untuk bersukan. Mesti meregangkan badan, sesi pemanasan badan juga sangat penting. Jadi saya tinggalkan anda dengan Coach Sukri. Jom. Okey, adik-adik, seperti biasa, sebelum kita memulakan sebarang aktiviti kemahiran, kita perlu melakukan aktiviti regangan ataupun warm up. Okey? Okey, yang pertama, warming up kita yang pertama adalah power skip. Okey, bagaimana untuk melakukan power skip? Okey, tengok saya betul-betul. Okey, dalam keadaan berdiri tegak, okey, kita angkat kaki kanan, tangan kiri ke hadapan. Okey, dan kita lonjak ke atas. Okey, kemudian kita tukar, kaki kanan di bawah lurus, kaki kiri pula di atas dan dibengkokkan lutut 90 darjah dan tangan kanan di atas dan kita lompat. Okey, saya akan melakukan pergerakan ni dengan sedikit lebih laju. Alright? So perhatikan betul-betul. Okey. Pastikan tangan adik-adik synchronize bersama kaki. Okey? Kesilapan ramai pelajar adalah lutut kanan naik, tangan kanan atas. So, kalau macam ni, ini yang contoh yang salah ya. Okey. So, pastikan tangan kaki kiri atas, tangan kanan atas. Okey. Kita akan buat lebih kurang 10 hingga 15 kali. Okey, kalau adik-adik sudah bersedia, kita boleh mulakan. Okey, ready. Kita start dengan lutut kanan di atas dahulu. Okey, ready Ready, go. Itulah power skip, aktiviti kemahiran ataupun warming up yang pertama kita. Okey, untuk exercise warming up yang kedua adalah forward arm dan juga backwards arm. Okey, kita akan buat sekaligus. Okey, untuk forward arm kita akan buat lebih kurang dalam 10 hingga 15 kali. Selepas habis, terus continue untuk backwards arm. 10 hingga 15 kali ulangan juga.
Kalau semua sudah bersedia, kita boleh mulakan sekarang. Kita mulakan dengan forward dulu Forward. Okey, ready, go. Okey, itulah exercise kedua kita untuk warming up pada hari ini, iaitu forwards arm dan backwards arm. Okey, untuk adik-adik di rumah, aktiviti kita yang pertama hari ini adalah kemahiran menguis secara statik. Okey, yang pertama, ansur maju yang akan saya ajar pada hari ini adalah pastikan bola selari dengan kaki kiri dan tidak terlalu rapat ya. Jangan terlalu rapat. Okey, jarak yang bersesuaian. Okey, kemudian bukakan kaki lebih kurang seluas bahu ataupun lebih sedikit saja. Okey, jangan rapat. Bukakan sedikit. Okey. Pegangan kayu seperti ingin menolak. Okey, tangan kanan di bahagian tengah kayu, tangan kiri di bahagian atas kayu. Okey, kemudian kayu diletakkan di bawah bola, bawah bahagian bola, dan kaki kanan dibengkokkan lagi, berat badan turun ke kaki kanan dan kaki kiri dalam keadaan lurus. Okey, dan bahagian bawah ni dibukakan sedikit dan kita condongkan permukaan kayu. Okey. So beginilah dia punya kedudukan postur badan kita sebelum kita melakukan kuisan. Kalau adik-adik sudah bersedia, kita akan tolak ke hadapan dan ikut lajak. Okey. So bola kuisan itu tidak melebihi paras goal post. Okey. Jangan terlalu tinggi. Sekurang-kurangnya bola kuisan itu perlulah tinggi paras lutut ke atas dan paras goal post ke bawah. Okey? Kerana itu adalah perbezaan antara menguis dengan mencedok. Alright? So itu saja kemahiran menguis statik yang saya akan ajar pada hari ini.
Okey, adik-adik di rumah, untuk aktiviti kedua kita pada hari ini adalah kemahiran mencedok. Okey. Kemahiran mencedok ada sedikit perbezaan dengan kemahiran menguis, yang mana kemahiran mencedok kita akan menolak bola lebih tinggi. Okey, kebiasaannya kemahiran mencedok ini bertujuan untuk menghantar bola kepada rakan sepasukan dengan jarak yang jauh. Okey, kita akan menggunakan daya kekuatan tangan dan kaki untuk menghantar bola lebih jauh dan lebih tinggi. Okey. So saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukan ansur maju ataupun langkah kemahiran mencedok. Okey. Yang pertama, kedudukan badan dan kaki sama seperti dalam keadaan untuk melakukan kemahiran menguis. Okey, kita dah belajar kemahiran menguis. So kita berada dalam keadaan sama. Okey. Cuma satu perbezaan dia, apabila kita sudah bersedia, kedudukan kayu ni dicondongkan lebih tinggi dan kedudukan badan kita lebih rendah di bahagian kaki kanan. Keseluruhan badan akan berada di berat kaki kanan. Okey. So bila lebih condong dan permukaan kayu lebih tinggi, kita mampu menghasilkan tolakan yang lebih tinggi. Okey. Sebagai contoh, saya akan melakukan tolakan mencedok melepasi goalpost di hadapan. Okey. Perhatikan betul-betul. Okey. Condongkan badan ke belakang. Bila sudah bersedia, tolak ke atas. Okey, boleh nampak cedukan yang saya buat melepasi goalpost di hadapan. Kalau kita melakukan kuisan pada aktiviti pertama, bola yang dikuis tidak melebihi goalpost ataupun ketinggian goalpost di hadapan. Itulah perbezaan antara menguis dan mencedok. Okey? Itu adalah mencedok secara statik yang saya ajar pada hari ini. Aktiviti ketiga kita pada hari ini adalah kemahiran menguis secara bergerak ataupun dinamik. Kalau tadi kita buat menguis secara statik. Okey. Kedudukan aktiviti menguis secara dinamik sedikit berbeza di mana bola perlu digerakkan ke hadapan. Okey. Dan seperti biasa, arah sasaran kita adalah bahu kiri. Okey, kita tidak boleh menghadap ke sana. Okey. Bila sana arah sasaran kita, badan kita perlu berada dalam keadaan sisi. Alright. So, untuk melakukan pergerakan menguis secara dinamik, bola di hadapan perlu ditolak sedikit ke depan. Okey, tolak ke depan sedikit ataupun bergerak bersama bola. Okey. Dan kali ini saya memilih untuk tolak ke hadapan sedikit, lebih kurang 2-3 langkah. 1, 2, 3. Apabila bola berada betul-betul di kaki kiri hadapan, baru saya akan melakukan kuisan ke arah sasaran. Dan sebelum melakukan kuisan, pastikan kedudukan badan bersedia seperti menguis secara statik. Okey? Beginilah kedudukan badan sebelum melakukan kuisan yang terakhir. Alright? Saya akan melakukan pergerakan secara perlahan. So, pastikan adik-adik tengok betul-betul ya. Alright? Untuk menolak, bersedia dalam keadaan biasa, tangan seperti ini. Alright, dan bila sudah bersedia, tolak ke hadapan. Bergerak 1, 2 langkah. Bersedia dalam keadaan untuk menguis.
kayu dicondongkan sedikit dan tolak ke hadapan. Okey, bola yang ditolak tidak terlalu tinggi kerana kuisan kebiasaannya menghantar bola untuk melepasi pihak lawan dekat kawan-kawan terdekat sahaja. Alright. So lagi sekali saya akan tunjuk contoh kemahiran menguis secara bergerak. Okey. Sedikit laju saya tunjuk. Tolak, bergerak dan kuis. Okey. Lagi sekali saya akan tunjuk secara perlahan. Kalau sudah bersedia, keadaan kaki dah sudah bersedia, tolak ke depan, bergerak, ready, push. Okey. Itu saja kemahiran menguis secara dinamik. Okey, seterusnya aktiviti kita adalah melakukan kemahiran mencedok secara bergerak ataupun dinamik. Okey. Suka saya ingatkan sedikit perbezaan antara menguis dan mencedok. Okey, bila bola bergerak untuk melakukan cedokan. Okey, sebagai contoh, bila bola telah digerakkan, bila kita sampai fasa untuk mencedok bola, kedudukan badan kayu perlu dicondongkan lebih lagi ke atas. Okey, kalau kuisan sedikit sahaja, tapi kalau cedokan perlu dicondongkan lebih ke atas untuk mendapatkan tolakan yang lebih tinggi dan lebih jauh. Okey. So saya akan tunjukkan pergerakan secara perlahan dahulu. Alright. Berada dalam keadaan sedia untuk menolak. Kaki bengkok dilututkan. Okey, bila sudah bersedia, tolak ke depan 2 atau 3 langkah sahaja sebelum melakukan cedokan. Okey, saya roll bola, bergerak 1, 2 dan 3, cedok. Okey, 2 atau 3 langkah sebelum melakukan cedokan, kamu dah bersedia untuk melakukan fasa terakhir iaitu kayu dicondongkan lebih ke atas. Alright. Lagi sekali saya akan tunjuk, perhatikan betul-betul pergerakan secara perlahan. Okey, bila kita mencedok dengan kayu lebih ke atas, daya bola dan kelajuan ataupun dia lebih tinggi akan pergi lebih jauh untuk menghantar bola kepada rakan sepasukan. Okey, lagi sekali demo secara perlahan saya akan tunjuk cedokan secara bergerak. Roll bola 1, 2. Condongkan kayu, tolak, cedok ke atas dan ikut lajak. Okey, itulah aktiviti kemahiran kita yang keempat, melakukan cedokan secara bergerak.
Okey, untuk adik-adik di rumah ada beberapa tips aspek keselamatan daripada saya. Okey, yang pertama memandangkan cuaca panas, make sure adik-adik kena standby air. Okey, sentiasa minum air untuk tidak dehydrate. Okey, yang kedua, pastikan berada di persekitaran yang luas untuk kemahiran menguis dan mencedok. Kenapa? Disebabkan menguis dan mencedok memerlukan kawasan yang lapang. Okey, kalau kawasan yang agak sempit, kemahiran menguis dan mencedok tidak akan berlaku dengan baik. Okey. Dan yang ketiga, pastikan bila melakukan aktiviti kemahiran menguis dan mencedok, pastikan tiada orang di hadapan kerana kita akan menguis dan mencedok bola yang tinggi ke hadapan. So pastikan di ruang hadapan betul-betul selamat, tiada orang. Okey, itulah 3 aspek keselamatan daripada saya. Dan juga di akhir pembelajaran ini, saya harapkan adik-adik di rumah dapat menguasai teknik kemahiran ini. Okey, itu saja aspek keselamatan daripada saya. Okey, alhamdulillah selesai aktiviti kemahiran kita pada hari ini, iaitu kemahiran menguis dan mencedok. Okey, setelah kita selesai membuat kemahiran, kita perlu adakan exercise cooling down. Okey, ada 2 exercise cooling down kita pada hari ini. Yang pertama adalah side lunge. Okey, bagaimana? Okey, perhatikan betul-betul. Berdiri tegak dahulu. Okey, tangan di hadapan, kita turun ke kanan. Okey, lutut dibengkokkan, pastikan kaki kiri lurus. Kemudian naik balik dalam keadaan normal, ke kiri pula ya. Turun sebelah kiri pula. Okey, kita stretch. Kaki kiri dibengkokkan lututnya dan kaki kanan tegak. Okey, dan kita naik balik. Okey. So kita boleh ulang 4 sebelah kanan dan 4 sebelah kiri. Kita pulang kepada adik-adik. Okey. Okey, ready, go. Selesai exercise pertama kita, side lunge. Okey, untuk exercise cooling down yang kedua. Okey, cooling down yang kedua kita akan buat overhead stretch. Okey, bagaimana? Okey, lihat saya buat macam mana. Yang pertama, badan lurus, tegak, pandang ke hadapan, tangan naik ke atas. Okey, kemudian jengkitkan kaki. Kita hold 3 hingga 4 saat and then kita turun. Okey. Kita buat lagi sekali. Hold. 4, 3, 2, 1. Turun. Okey. Masa kita hold di atas, pastikan kita kontrol body supaya tidak ke tepi, ke belakang ataupun ke depan. Okey. Lagi sekali saya buat. Naik. Hold. 4, 3, 2, 1.
okey. Kalau adik-adik sudah faham, kita mulakan sekarang. Okey, ready? Tangan dirapatkan. Tangan dirapatkan ke depan. Okey, itulah dua exercise cooling down kita pada hari ini. Yang pertama, side lunge. Yang kedua, overhead stretch. Okey, terima kasih. Okey, tamat proses pembelajaran hari ini. Memang banyak sekali ilmu ataupun kemahiran yang telah pun dikongsikan. Jadi seperti biasa, saya ingin menjemput anda semua untuk melakukan satu kerja rumah. Ini cabaran jugalah untuk adik-adik di rumah tu. Jangan lupa untuk lakukan aktiviti yang diajar pada hari ini, iaitu menguis dan juga mencedok bola di kawasan persitaran yang selamat. Jangan lupa untuk suruh ataupun minta rakan-rakan, ibu bapa rakamkan dan muat di media sosial ataupun hantar kepada kami untuk kami tayangkan di episod yang seterusnya. Ini sebagai satu galakan kepada kita semua untuk sama-sama melakukan aktiviti kemahiran asas sukan ini. Yang penting ada satu persitaran yang selamat dan juga gunakan equipment yang sepatutnya dan sebetulnya. Okey? Jadi coach, seperti biasa kita nak tinggalkan adik-adik ini dengan kata-kata semangat daripada coach Sukri sendiri. Silakan. Okey, macam biasa kata-kata terakhir daripada saya adalah practice make perfect. Berlatih untuk satu kesempurnaan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.